Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Facebook dan di IG. Sekarang 9.3 minit. Isyak agak lewat. Jadi ramai yang baru lepas isyak. Tak apa, kita teruskan juga. Sebab kita aku lambat. InsyaAllah yang lambat masuk boleh tengok ulang semula. Sebab live ini akan disimpan dalam IGTV dan juga di page FB dan juga akan disimpan dalam YouTube, channel YouTube Dr. Mariam. Okay. Sebelum kita Waalaikumsalam ya Maisarah. Alhamdulillah, terima kasih dapat bersama-sama malam ni. Jemput lagi kawan-kawan datang. Kita dengar sirah Nabi sekejap ya, lebih kurang sejam. Walaupun esok sekolah kan. Okay, kita dengar dulu ya. Selawat sama-sama ya. Mari kita dengar nasyid sama-sama sebelum ada lagi yang masuk selepas ni di IG dan di Facebook page. Okay, mari kita dengar nasyid dulu. Seperti biasa. Buatlah. Buat ya. Tuju. Ikut. Dengar tak? Dengar tak? Kita selawat dulu mula-mula. Dengar tak di Facebook? Dengar tak? Afiq bersama-sama di IG. Sama-sama dulu. Waalaikumsalam Afiq Azmi. Okey, baik. Kita mula macam biasa. Mula-mula kita akan mulakan dengan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Okay, terima kasih yang bersama di IG, di Facebook. Okay, yang mana yang dah join boleh share lagi supaya ramai-ramai lagi bersama dalam majlis perkongsian ilmu pada malam ini. Boleh dengar tak? Dengar? Dekat ni dengar. Takut ada yang tak dengar. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita mulakan majlis perkongsian ilmu kita pada malam ini. Kita niatkan bacaan Fatihah kita ini buat seri paduka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat ahli keluarga baginda, buat sahabat baginda, buat sekalian Nabi dan Rasul, wali-wali orang soleh, sekalian orang mukmin, baik lelaki maupun perempuan yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Juga buat kedua ibu bapa kita, buat guru-guru kita, buat penulis kitab sirah, sehinggalah penulisan-penulisan mereka sampai kepada kita pada hari ini. Juga tidak lupakan buat diri kita sendiri. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Okey, baik. Malam ini sesi yang ke-23. Dah 23 malam dah. Lebih kurang setiap hari Khamis bersiaran mengenai sirah Nabawi. Jadi kalau nak dengar daripada mula, boleh tonton balik sebelum ni. Di channel Facebook ada, di YouTube ada, di page di Facebook ada. Cuma di Facebook, page Facebook ni kita kena scroll balik lah. Okay. Jadi malam ni lagi lebih kurang berapa hari lagi? Kita nak Ramadan lebih kurang 4, 5, 6, 7, 2, 13, lebih kurang 18, 19 hari lagi kita nak menempuh bulan Ramadan. Kita nak masuk bulan Ramadan. Lebih kurang dalam 2 minggu lah. Okay, persiapan kita nak menghadapi bulan Ramadan. Jadi nak masuk bulan Ramadan ni, mana yang tak pernah, yang dah setahun tak pernah puasa, cubalah puasa dalam sehari dua supaya tak terkejut perut tu. Yang mana tak ganti puasa habis lagi, pastikan cepat-cepat ganti puasa. Okay, supaya Ramadan yang kita datang ni, tempuh ni, kita kita beroleh kemenangan. Okay. Jadi kita tempuh Ramadan, akhir Ramadan, insyaAllah kita sama-sama tempuh kemenangan. Okey, baik. Jadi pada hari ini, sempena pada hari ini, selamat hari ulang tahun PDRM yang ke-214. Okey, hari ini adalah hari ulang tahun Polis Diraja Malaysia yang ke-214. Yang mana mereka ini adalah mereka yang ditugaskan untuk mengawal keselamatan negara kita. Jadi mereka menyambut tahun yang ke-214. Okay, jadi baik, terima kasih yang bersama-sama di IG, di page Facebook. Sharekan lagi ramai lagi kepada kawan-kawan, kepada grup-grup, supaya ramai lagi bersama pada malam ini, hari Khamis malam Jumaat. Okay, hari yang penuh dengan keberkatan. Pada malam ini kita akan macam biasa 2 bab. Okay, sekarang dah 9:11 minit. 2 bab, iaitu bab yang ke-40 dan bab yang ke-41. Bab yang ke-40 ialah saat-saat Nabi menjelang hijrah ke Madinah. Saat-saat Islam nak pergi berhijrah ke Madinah. Okey, ada cerita sebelum tu lagi. Macam mana Nabi sebelum ke Madinah, apa persiapannya. Okey, jadi yang 41 Nabi, bab yang ke-1, Nabi menghantar Mus'ab bin Umair ke Madinah. Okay, untuk apa Nabi hantar? Okay, kita akan dengar pada malam ini. InsyaAllah, semoga Allah berikan kefahaman kepada kita supaya apa yang disampaikan ini, supaya sama-sama kita memahami dan kita ingat dan kita jadikan ada pengajaran yang pasti kita dapat. Okay, untuk kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Jadi, okay, bab yang ke-40, saat-saat nak menjelang hijrah Nabi ke Madinah. Okay, kalau tak faham boleh tanya ya yang di IG. Ramai anak murid ni, terima kasih. Alhamdulillah bersama-sama ya. Okey, kalau tak faham boleh tanya, kalau laju boleh minta seluruhkan. Okey, supaya kita sama-sama dengar dan faham dan kita kita boleh jadikan sebagai ibrah dalam kehidupan kita. Kita berlaku sesuatu yang perkara dalam hidup kita, kita kaitkan dengan sirah Nabawi. Okay, jadi saat-saat nak menjelang hijrah ke Madinah. Okey, yang ini persiapannya, kita katakan bahawa perancangan ni bukannya terus pergi. Okey, Allah dah aturkan dah 3 tahun.
lebih kurang 3 tahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Okay, apa yang berlaku? Kita akan dengar dalam bab ini. Jadi kalau kita dengar bab sebelum ini, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif. Okay, bersama dengan anak angkatnya Zaid bin Harisah. Bila pergi ke Taif, Nabi tak diterima. Okay, Nabi tak diterima dan mereka pula memberikan pula penyiksaan kepada Nabi dengan bali batu. Okay, tetapi itu adalah berlaku, kita dah dengar dah minggu lepas. Okay, jadi pada hari ini bagaimana saat-saat sebelum menjelangnya hijrah ke Madinah. Okay, jadi pada tahun ke-10 kenabian. Pada tahun ke-10 kenabian, okay, itu berlakulah perang. Okay, perang Bu'as. Sebenarnya di antara Aus dan Khazraj, suku Aus dan Khazraj dah perang beratus tahun. Dalam kitab Sirah Ramadan Al-Buti mengatakan beratus tahun dah mereka ini berperang. Mereka suka perang. Perang-perang adalah kiranya masalah antara mereka kan. Ya, Waalaikumsalam Kak Zakia. Terima kasih bersama malam ini. Isyak lambat kan. Ramai yang lambat. Tak apa, kita teruskan. InsyaAllah yang lambat tu dia boleh ulang balik yang awal kan. Saya takut lambat, takut tak dapat nak kejar masa. Sejam kan. Okay, jadi pada tahun ke-10 kenabian berlaku perang Bu'as ni di antara suku Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj ni orang Arab. Okey, orang Arab yang tinggal dikatakan di Yaman. Dia tinggal di Yaman. Okay, jadi mereka ini suka perang. Berlaku banyak kali, beratus-ratus kali berperang. Okey, jadi Waalaikumsalam ya, Mak Jamilah. Alhamdulillah, terima kasih bersama malam ni. Okey, baik. Kita terus. Okey, jadi peperangan kali ini pada tahun ke-10 kenabian, perang dinamakan perang, kira ni perang-perang akhir-akhir lah. Sebelum ni dah berapa puluh kali, beratus kali dah perang. Okay, peperangan kali ini dinamakan perang Bu'as ni di antara suku Khazraj ni dimenangi oleh suku Khazraj. Jadi suku Khazraj ni ialah dia menang, dia ramai. Suku Khazraj ni ramai daripada suku Aus dan juga diturut dia bantu oleh pihak Yahudi. Okey, oleh pihak Yahudi, suku Yahudi daripada suku Bani Nadir dan Bani Qainuqa yang berada di Yathrib. Yathrib siapa dia? Dekat Madinah lah. Okey, jadi Khazraj dibantu oleh dua suku, iaitu suku Bani Nadir dan Bani Quraizah. Qainuqa. Manakala suku Aus kurang sikitlah bilangan dia daripada suku Khazraj ni. Dia dibantu oleh suku Yahudi daripada Bani Quraizah. Siapa yang belajar sirah, yang pernah baca nama-nama suku ni pernah dengar lah kan. Siapa yang tak pernah dengar, ni maknanya kali pertama nak dengar ni, nak memahami nama-nama suku-suku ni, kaum-kaum Arab ni. Jadi Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mak Su, pasti bersama dengan Mak Su ya. Sihat semua dah. Baik. Jadi siapakah suku Aus dan Khazraj ni? Suku Aus dan Khazraj ni adalah suku Arab yang terkemuka. Okey, dan mereka ini menetap di Yathrib. Okay, mereka terdekat di Yaman, lebih kurang itu. Jadi kemudian setelah hijrah, berlaku Nabi berhijrah ke Madinah akan datang, bab akan datang, kita akan dengar ini saat-saat ya. Tajuk ni saat-saat menjelang nak hijrah. Okey, jadi kita nak tahu sedikitlah apa yang berlaku. Akan datang, kita akan dengar nanti peristiwa Nabi berhijrah ke Madinah ni. Mereka ini adalah tergolong dalam golongan Ansar. Kita akan dengar nanti kan. Okey, kaum Ansar, kaum Muhajirin. Inilah suku Aus dan Khazraj ni. Mereka ini adalah kaum Ansar. Okey, jadi apabila suku Aus ni kalah dalam peperangan Bu'as ni tadi ni, jadi mereka ni pergi ke Mekah. Dengan tujuan apa? Sebab waktu ini kekalahan mereka pada tahun ke-10 kenabian ni, ramai pemuka pemimpin mereka yang mati dalam peperangan tu. Jadi mereka perlu mencari jalan macam mana mereka nak dapatkan balik kekuatan. Jadi pada tahun ke-11 kenabian, pada tahun depan tu, lepas kekalahan tu, tahun seterusnya, mereka pun nak datang ke Madinah. Tujuan apa? Tujuan suku Aus ni datang ke Madinah, tujuan dia adalah untuk nak mengikat pakatan pertahanan bersama dengan pembesar Quraisy. Okey, suku Aus tadi, suku Khazraj kan menang kan, dia bersama dengan pihak Yahudi, Bani Nadir dengan Bani Qainuqa. Manakala suku Aus ni bersama dengan dibantu oleh kaum Yahudi daripada Bani Quraizah. Tapi jadi mereka ni dah kalah, mereka ni nak perlukan lagi pakatan pertahanan, mereka nak bantuan daripada pembesar Quraisy dekat Mekah. Jadi mereka pun membuat persiapan untuk datang ke Mekah pada tahun ke-11 kenabian. Ya, Waalaikumsalam Atif. Baik.
Okey, di IG ya. Terima kasih. Bersama malam ni kita teruskan ya. Okey, pastikan bersama-sama sharekan terus insya-Allah sampai ke 10 je. Kita cuba habiskan 2 tajuk ni. Jadi mereka ni pun pergi ke Mekah. Okey, daripada kebanyakannya daripada pemuda Bani Abdul Ashal. Jadi mereka ini dipimpin oleh seorang tokoh yang bernama Anas bin Rafi' atau dikenali dengan nama Abu Haytham. Okey, kemudian dan juga terdapat juga pemimpin suku kaum Aus, iaitu namanya ialah Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ni muda, berumur 25 tahun. Pemuda yang berumur 25 tahun. Tetapi disebabkan dia ni sangat berkebolehan, sangat pintar, sebab itulah dia diangkat sebagai pemimpin. Muda lagi, Sa'ad bin Mu'az ni. Dalam kalangan suku Aus. Jadi mereka ni, dalam kalangan mereka ni ada lagi seorang pemuda yang ikut ialah Iyas bin Mu'az. Jadi mereka ni pergilah ke Mekah untuk mendapatkan sokongan daripada pembesar Quraisy di Mekah. Jadi ketika mereka sampai ke Mekah, Nabi mengetahui kedatangan mereka ni. Jadi Nabi terus bersegera berjumpa dengan mereka. Jadi Nabi pergi jumpa, Nabi pun sema-sema Nabi tawarkan agama Islam. Nabi cerita macam biasa Nabi berdakwah agama Islam kepada mereka ni. Jadi Nabi berkata kepada mereka yang datang ya daripada suku Aus ni, dia kata, "Maukah saya tunjukkan sesuatu kepada kamu yang lebih berguna daripada maksud kedatangan kamu?" Maksudnya tujuan dia datang ni nak dapatkan pakatan pertahanan daripada pembesar Quraisy. Jadi Nabi kata, "Nak tak aku tunjukkan sesuatu yang lebih besar, yang lebih berguna kepada kamu?" Jadi mereka ni jawablah, "Apakah dia maksud Tuhan ni? Katakanlah, kami dengar." Cakapnya tu. Jadi kemudian Nabi pun katalah, "Aku ni sebenarnya adalah utusan Allah. Aku adalah utusan Rasul yang Allah utuskan dan aku nak ajak manusia untuk sembah Allah tanpa mempersekutukan Allah." Sebenarnya mereka ini tetap sebut kan, kalau kita dengar mereka sebut demi Allah, mereka tetap mengatakan Allah itu Tuhan mereka. Tetapi dalam masa yang sama mereka menyekutukan Allah, iaitu mereka menjadikan berhala juga sebagai sembahan mereka. Jadi mereka mempersekutukan Allah, mereka menduakan Allah. Jadi sekarang ni Nabi kata, "Aku datang ni supaya untuk nak mengajak manusia supaya mereka ni tidak lagi menyekutukan Allah. Dan juga aku diturunkan oleh Allah SWT sebuah kitab yang suci." Nabi jelaskan itu. Jadi kemudian Nabi bacakanlah beberapa potongan ayat kepada rombongan ini. Jadi waktu itu ajakan Nabi ini disambut oleh Iyas bin Mu'az tadi. Pemuda yang bernama Iyas bin Mu'az. Iyas ni seronok dia dengar bacaan Nabi Muhammad SAW, dia suka. Jadi kemudian Iyas katalah dekat ahli rombongannya, kat kawan-kawan yang datang ni kan. Dia kata apa? Sesungguhnya dia kata, inilah apa yang dikatakan oleh Nabi. Nabi katakan apa ni lebih baik. Kita datang ke sini untuk dapat pertahanan. Sebenarnya kalau kita ikut seruan ajakan Nabi Muhammad SAW ni, lebih baik lagi kita terima. Maksudnya inilah sebenarnya tujuan yang sebaiknya kita terimalah, kita terima ajakan Nabi. Waktu itulah Abu Haytham, maksudnya pembesar suku Aus ni tak setuju. Mereka ini pun terus ajak ahli rombongan ni balik ke Madinah, ke Yasrib. Balik. Jadi ketika mereka pulang, waktu itu Iyas bin Mu'az ni, dia ni dah menunjukkan minat dah. Dia suka dengan Islam. Dia suka. Jadi setiap percakapan dia, setiap sembang-sembang dia, perbualan dia semua, dia akan cakap tentang Islam. Dia suka sangat. Sehingga kan dia macam dia ni seolah-olah berkempen tentang ajaran Islam. Sampai dekat Yasrib, dia suka sebut, dekat Mekah ni ada Nabi yang membawa ajaran baru. Dan dia ceritalah tentang Islam ni. Apa yang Nabi bacakan daripada Al-Quran tu. Dia cerita-cerita, jadi ramailah orang dekat Yasrib ni dengar. Dan dengar, maksudnya ada ajaran baru, ada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka dengar daripada kempen-kempen yang dibuat oleh Iyas bin Mu'az ni. Jadi tersebarlah cerita ini di Yasrib. Daripada contoh-contoh daripada Iyas ni. Sebab dia seronok, balik dia cerita. Jadi kemudian, selang beberapa lama kemudian, Iyas bin Mu'az meninggal dunia. Dia khabarkan bahawa Iyas bin Mu'az ni meninggal dunia. Jadi orang-orang yang dekat dengan Iyas bin Mu'az ni, mereka mengatakan, diriwayatkan bahawa dia dah sebenarnya dah masuk Islam, tapi tak diwar-warkan. Wallahu a'lam. Sebab di akhir-akhirnya, di akhir-akhir yang mereka berada bersama-sama dia tu, di akhir-akhir hidup itu, maksudnya mungkin dalam keadaan wallahu a'lam macam mana, tapi sentiasa di mulutnya menyebut tasbih, menyebut takbir, menyebut kalimah
la ilaha illallah. Maksudnya disebutlah tasbih, tahlil, semualah takbir. Sampailah dia meninggal dunia. Itu disebutkan oleh orang yang berada di sekitar Iyas bin Mu'az ni lah, yang dengar-dengar apa yang Mu'az ceritakan. Wallahu a'lam, mungkin dia dah masuk Islam sebelum pulang. Wallahu a'lam. Tetapi dikatakan, diriwayatkan bahawa ada yang kata ramai yang sebut kata dia meninggal dalam keadaan Islam. Jadi kesan daripada kempen yang dibuat oleh Iyas bin Mu'az ni, jadi menyebabkan nama Islam ni mula dikenali dekat Yasrib ni. Mulalah ramai yang dah mendengar tentang agama Islam ni. Jadi setelah selang setahun kemudian tiba musim haji. Selang setahun kemudian tiba musim haji, maka ada lagi 6 orang rombongan. Mereka ni nak pergi, 6 orang dalam rombongan suku Asri nak pergi ke Mekah untuk menunaikan haji. Mereka tetap menunaikan setiap tahun ibadah haji, mereka akan pergi untuk menunaikan haji. Jadi pergilah mereka. Siapakah dia mereka ni? Asad bin Zurarah, Rafi' bin Malik, Auf bin Harith, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir dan Jabir bin Abdullah. Mereka pun pergi ke Mekah untuk melakukan ibadah haji. Jadi pergilah mereka ke Mekah. Kedatangan mereka ini Nabi tahu. Ini lebih kurang tahun ke-11 kenabian gini. Jadi kedatangan mereka ni Nabi tahu. Jadi apabila Nabi tahu, Nabi terus pergi ke tempat mereka ni, ke tempat khemah mereka ni. Ke tempat khemah mereka ni pada waktu malam. Waktu itu mereka ini sedang bercukur rambut dekat Jamratul Aqabah. Jadi Nabi datang, Nabi pun mulalah perbualan sembang-sembang dengan mereka. Jadi apabila Nabi melihat respon mereka tu baiklah bersembang dengan Nabi kan, maksudnya perbualan tu berjalan lancar. Nabi pun bertanyakan tentang penduduk Yasrib, sembang-sembang. Jadi kemudian Nabi pun dah selesa sembang-sembang semua. Nabi ajak 6 orang ni, Nabi ajak 6 orang rombongan ni pergi ke Bukit Aqabah. Supaya nak cari tempat yang sembunyi sikit, supaya kaum musyrikin ni tak nampak lah bahawa Nabi mengajak mereka ni kepada agama Islam. Saya kena kacau pula kan. Jadi Nabi ajaklah mereka ini pergi ke satu tempat sembunyi, dia sunyi dekat Bukit di Bukit Aqabah. Jadi setelah Nabi yakin bahawa selamat, Nabi pun bacakan ayat Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 126. Apa maksud dia? 126, satu ayat kita dengar apa maksudnya daripada surah Al-Baqarah ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Antara ayat yang Nabi baca dalam perjumpaan ini, surah Al-Baqarah ayat 126 yang bermaksud, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini. Negeri mana? Negeri Mekah ni lah. Sebuah negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduk-penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Berikanlah buah-buahan kepada mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maksudnya hari akhirat. Allah berfirman, dan kepada orang-orang kafir pun aku akan beri juga kesenangan. Allah cakap surah ni, orang kafir pun akan bagi juga kesenangan yang sementara. Senang kat dunia, sementara je lah. Kemudian aku akan memaksa dia menjalani seksa api neraka, na'udzubillah. Dan neraka itulah seburuk-buruk tempat kembali. Maksudnya, aku bagi juga kat orang beriman, dekat orang tak beriman pun aku bagi juga. Tapi sementara je lah kat dunia. Dekat akhirat nanti, tunggulah azab aku. Macam itulah, maksudnya lebih kurang begitulah Allah nak beri peringatan. Jadi, apabila mereka ni mendengar ayat-ayat daripada yang Nabi baca, jadi mereka dengar dengan penuh tekun, minat. Berapa lagi lah ayat Quran baca berkaitan, minat, khusyuk mereka dengar. Akhir sekali berkatalah salah seorang daripada mereka ni, demi Allah, dialah Nabi yang disebut-sebut oleh orang Yahudi kepada kita selama ni. Jadi janganlah sampai kepada mereka tahu dulu daripada kita. Sebenarnya pihak Yahudi ni dah tahu kedatangan Nabi. Jadi mereka ni dah sampai ke dah. Kan mereka ni suka perang kan. Tadi cakap tadi kan, suku Aus dan Khazraj suka perang. Pihak Yahudi ni cakap dah, kamu ni akan selamat. Suku Aus dan Khazraj ni, kamu ni akan tamat peperangan kamu nanti apabila datangnya seorang Nabi. Nabi inilah yang akan menyelamatkan kamu. Nabi inilah yang akan mendamaikan kamu. Maksudnya orang Yahudi ni suka cakap-cakap macam tu. Yahudi kan. Jadi dia bukan cakap-cakap. Jadi puak ni teringat kata-kata orang Yahudi, kata inilah yang pihak Yahudi cakap ni. Jadi sekarang baik kita yang ikut ajaran Nabi ni dulu sebelum orang Yahudi ikut. Macam tu. Lebih kurang macam tu maksudnya. Jadi keenam-enam mereka ni terus memeluk Islam. Terus memeluk agama Islam, mengucap 2 kalimah syahadah
kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ketika itulah, ketika mereka di Mekah ni, pada waktu masa haji, Nabi sentiasa memberikan pesanan kepada mereka. Antaranya, Nabi kata apabila pulang nanti, perlulah bersatu hati, salinglah bekerjasama, saling bantu-membantu untuk nak mengembangkan agama Islam di Yasrib nanti. Apabila mereka pulang ke kampung halaman mereka nanti. Jadi, mereka ni terus ada 6 orang datang tadi. Awal-awal tadi yang datang tadi tak beriman kepada, jadi kali kedua ni mereka datang dalam keadaan mereka beriman kepada Allah SWT. Jadi kemudian setelah kembalinya 6 orang ni ke Yasrib, jadi mereka pun mulalah sebarkan ajaran Islam. Mereka pun sentiasa sebut apa yang Nabi bacakan. Jadi apa yang jadi, ditambah pula kaum-kaum mereka tahu dah, orang Yahudi selalu sebut tentang kedatangan Nabi akhir zaman ni. Dah disebut-sebutkan. Jadi kemudian hasil usaha 6 orang tadi ni, menjelang tahun depan pula, pada tahun 12 tahun kenabian Nabi Muhammad SAW, tahun ke-12 kenabian, berangkatlah pula 12 orang pemuka Aus dan Khazraj ni ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Tadi 6 orang, sekarang ni dah meningkat 12 orang. Tapi dalam 12 orang ni ada 5 orang daripada orang yang lama tadi, yang disebut tadi 6 orang tu. Cuma seorang tak ikut, itulah Abdullah bin Jabir tak ikut. Jabir bin Abdullah, terbalik pula. Jabir bin Abdullah tak ikut kali ni. Jadi 5 orang daripada yang tahun lepas tu pergi. Ditambah dengan Mu'az bin Al-Harith, Zakwan bin Abdul Qais, Zaid bin Sa'labah, Ubadah bin Samit, Abbas bin Ubadah, Abu Haytham bin Taihan dan Uwaim bin Saidah. Jadi mereka ni pun pergilah tahun seterusnya tu, mereka pun terus pergi ke Mekah menunaikan berhaji. Kemudian mereka pun berkumpul di Aqabah, di Bukit Aqabah untuk mendengar segala apa yang Nabi Muhammad SAW nak sampaikan. Jadi Nabi Muhammad SAW dekat Bukit Aqabah itulah Nabi sampaikan, Nabi baca ayat Quran. Jadi pada satu malam, pada ketika waktu malam, tengah malam, berlakulah perjanjian Aqabah. Pernah dengar kan dalam sirah Nabi SAW, kalau dengar tentang perjanjian Aqabah, itulah berlakulah pada ketika tahun ke-12 kenabian. Tahun ke-12 kenabian berlakunya perjanjian Bai'atul Aqabah. Perjanjian Aqabah bersempena dengan nama Bukit Aqabah ni. Berlakulah perjanjian mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Inilah perjanjian pertama Nabi Muhammad SAW terhadap pemimpin daripada Yasrib, daripada Madinah ni. Apa dia antara isi kandungan Bai'atul Aqabah ni? Isi perjanjian pertama ni dekat Bukit Aqabah ni. Antara isi kandungan dia ialah Nabi Muhammad SAW pesan kepada mereka, ini adalah perjanjian Nabi Muhammad SAW bersama dengan yang datang ke Mekah ni, iaitu hendaklah kamu menyembah Allah dan jangan sekutukan Allah. Maksudnya jangan samakan Allah ni dengan apa-apa pun, dengan berhala semua tak boleh, hanya Allah je Tuhan. Janganlah ambil hak orang lain, jangan mencuri, minta izin dulu. Jangan melakukan perbuatan zina, jangan membunuh anak-anak, jangan lakukan dusta dalam kalau bercakap, buat satu jangan berbohong. Nabi cakap, buat perkara yang baik. Apabila Nabi minta, Nabi perintahkan sesuatu, buat, sama ada ketika susah ataupun ketika senang. Ikutlah segala perintah Rasulullah SAW, sama ada secara terpaksa maupun tidak. Janganlah ambil satu barang tu melalui kekerasan. Kemudian hendaklah mengatakan kebenaran di mana sahaja kamu berada, walaupun kamu khawatir bahawa orang akan cela kamu. Tetapi ini adalah kebenaran, kamu kena sampaikan. Sampaikan, jangan khawatir, ini adalah agama yang Allah turunkan. Jadi sebagai penutup dalam persetiaan Aqabah ni, pernah dengar kan perjanjian Aqabah ni? Ini baru perjanjian pertama ni, Atik. Nanti akan datang, bab akan datang, akan ada Bai'atul Aqabah yang kedua, perjanjian yang kedua. Yang pertama ni Nabi katakan bahawa hendaklah kamu sekalian tepati janji ni. Yang janji kita buat ni, jika kamu tepati janji ini, kelak balasan dia Allah akan berikan di syurga. Dan sekiranya kamu mungkiri janji Bai'atul Aqabah ini, Allah lah yang akan membalasnya. Jadi begitulah terjadinya Bai'atul Aqabah di antara Nabi Muhammad SAW bersama dengan rombongan dari Madinah yang datang untuk berjumpa dengan Nabi, dan akhirnya mereka menerima keislaman. Mereka pun Islam, beriman kepada Nabi SAW. Inilah bermulanya langkah tapak Islam, penyebaran Islam ke Madinah. Inilah bermulanya sejarah perjuangan Islam Nabi Muhammad SAW. Bermulanya perjuangan sejarah Islam nak tersebar di Madinah. Nak keluar daripada kota Mekah. Jadi selesai untuk bab yang ke-40. Boleh faham Boleh faham tak? Maksudnya
saat-saat. Maksud Nabi tak terus pergi ke Madinah. Kalau kita kata macam mana Nabi pergi, kan kita dengar kan Nabi sampai ke Madinah disambut, itu minggu depan disambut dengan meriah. Maksudnya mereka ni sambut dengan Nabi dengan meriah, pastilah mereka dah Islam. Tapi macam mana Islam sampai kepada mereka? Inilah sirahnya. Inilah sejarahnya. Jadi daripada suku Aus dan Khazraj ni. Suku Aus dan Khazraj inilah yang dinamakan kaum Ansar pada akan datang. Bolehlah kita teruskan bab yang ke-41 sikit lagi. Bab yang ke-41. Jadi bolehlah sambil-sambil tu sharekan. Okey, boleh kongsi-kongsikan. Hantar kepada grup-grup, hantar kawan-kawan, sharekan supaya ramai lagi bersama-sama pada malam ni ya. Okey, jadi kita teruskan bab yang ke-41. Nabi hantar Mus'ab bin Umair ke Madinah. Siapakah dia Mus'ab bin Umair ini? Mus'ab bin Umair ini adalah seorang pemuda di Mekah yang kaya, yang mewah. Dia adalah pemuda. Dia adalah pemuda Mekah yang hidup dalam kekayaan, kemewahan. Dia dah biasa dah hidup dalam itu. Tetapi apabila dia memeluk Islam, dia tinggalkan semuanya. Masya Allah, hebat. Hebatnya kekuatan yang dimiliki oleh Mus'ab bin Umair ni. Jadi ketika perjanjian Aqabah tadi, yang pertama tadi buat, maka mereka pun 12 orang tadi pun dah masuk Islam, mereka pun dah selesai menunaikan ibadah haji, mereka pun pulanglah ke Yathrib ataupun Madinah. Okey, ke Yathrib ataupun namanya Madinah. Jadi mereka pun pergi ke sana, mereka nak sebarkan lagi ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi apabila mereka pulang, dah ramailah mula memeluk Islam, mereka hantar wakil kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta seorang tokoh, minta seorang pendakwah untuk dihantar kepada mereka untuk sampaikan ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi pun hantarlah Mus'ab bin Umair. Nabi hantar Mus'ab bin Umair ke Yathrib. Mus'ab bin Umair pergi ke Yathrib, ke Madinah. Mus'ab tinggal di rumah Asad bin Zurarah. Okey, Mus'ab tinggal di rumah Asad bin Zurarah, seorang pembesar dari suku Aus daripada Bani Abdul Ashar. Itulah orang Arab ni kan. Suku Aus. Dalam suku tu ada pula Bani Abdul Ashal. Faham tak? Maksudnya suku Aus dalam tu ada pula bani-bani kecil dia. Jadi mereka ni ya. Nama-nama suku. Kita apa suku apa? kita suku apa? Kita kaum Melayu kan. Kaum Melayu, agama Islam. Jadi apa lagi? Jadi mereka ni. Kemudian ditinggal di rumah Asad bin Zurarah ketika di Madinah. Jadi mengikut riwayat lain, Nabi ada hantar seorang lagi tokoh, seorang tokoh buta yang memang tokoh dalam agama Islam, pandai dalam agama Islam, iaitulah Abdullah bin Ummi Maktum. Ini dalam riwayat lain, katakan Abdullah bin Ummi Maktum dihantar beberapa orang tokoh. Jadi kalau kita dalam bab ini difokuskan kepada Mus'ab bin Umair. Kita dengar ceritanya. Mus'ab bin Umair ni bersama dengan Asad bin Zurarah ni pergilah berdakwah ke perkampungan Bani Zufar dan Bani Abdul Ashal. Tengok tadi, suku Aus, Bani Zufar satu, Bani Zufar dan juga Bani Abdul Ashal. Jadi pergilah ke situ, ke perkampungan mereka ni ada yang dah beriman. Jadi Mus'ab bin Umair sampaikanlah ajaran Islam, ajar mereka solat, ajar mereka wudu, ajar mereka tentang ajaran Islam apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Jadi ketika Mus'ab bin Umair ni sedang mengajar, berita tentang Mus'ab bin Umair ni sedang menyebarkan ajaran Islam ni sampai kepada Usaid bin Hudair, pemimpin suku Aus ya. Usaid bin Hudair dan juga Sa'ad bin Mu'az. Ingat tadi awal-awal tadi sebut seorang pemuda yang jadi pemimpin walaupun dia masih muda, 25 tahun Sa'ad bin Mu'az ni. Jadi mereka ini adalah tokoh yang handal, yang pandai dalam suku mereka. Jadi sampailah berita kepada mereka mengatakan bahawa Mus'ab bin Umair sedang menyampaikan ajaran. Jadi marahlah mereka ni. Jadi katalah Sa'ad bin Mu'az, dia kata apa dekat Usaid ni, dia kata, wahai Usaid, pergi kejap kamu. Dia kata kawan dia, kamu pergi sekejap dekat Mus'ab bin Umair dengan Asad bin Zurarah ni. Asad bin Zurarah ni sebenarnya sepupu kepada Sa'ad ni. Jadi tak maulah bergaduh hubungan keluargaan tu. Jadi dia minta sahabat dia pergi sampaikan, pergi halau mereka daripada tempat kita ni, sebab mereka ini dah melakukan kekacauan, kacau tempat kita ni. Jadi pergilah Usaid bin Hudair ni
ke tempat Mus'ab bin Umair dengan Asad bin Zurarah sedang menyampaikan ajaran Islam ni dengan membawa lembing. Dibawa lembing. Pergilah ke situ. Okay, jadi bila sampai je, dia terus pacak ke lembing tu dengan cakap dengan suara yang kasar. Dia cakap dengan suara yang keras. Okey, apa yang kata dia? Asad kata, Waalaikumsalam ya Kak Ayah. Alhamdulillah. Terima kasih bersama-sama. Okey. Baik. Terima kasih nak sama-sama. Okey, jadi baik. Kita terus kali jadi terus waktu tu dia kata apa? Wahai orang Mekah. Dia kata kat Mus'ab tu. Apa tujuan kamu datang sini ni? Kalau kamu nak datang nak buat kekacauan tempat kami ni, keluar kamu dari tempat ni. Suara kasar lah, marah lah kiranya. Jadi kalau kamu tak mau keluar, aku akan ambil nyawa kamu. Nak bunuh kan. Waktu itu, Mus'ab bin Umair bijak. Dia memikirkan bahawa kalaulah orang kasar kepada kita, kita mesti berlembut. Kita mesti berlembut. Jadi waktu itu, Mus'ab bin Umair kata apa? Dia kata apa dekat apa tu, Usaid bin Hudayr ni, yang tahu ni. Waktu dia lihat dengan muka yang lemah lembut. Okey, dia tengok dengan muka yang penuh senyuman, dengan akhlaknya. Waktu itu Usaid bin Hudayr ni dia tengok muka dulu, dia tengok dalam keadaan marah ni dia boleh jadi makin kurang marah dia tu. Okey, dan Mus'ab pun berkata dengan lembut, dan Mus'ab kata apa? Wahai saudaraku, Usaid dia kata, sekarang ni sudilah kiranya tuan duduk sekejap. Duduk sekejap. Ya, saya minta tuan duduk sekejap. Dengar sekejap kata-kata aku. Sekiranya lah kata-kata aku ini baik dan elok pada tuan, bolehlah tuan terima. Tetapi sekiranya lah kata-kata yang aku katakan ini jahat dan tuan tak boleh terima, pandangan tuan tak boleh terima, jadi saya akan pergi berangkat daripada tempat ini. Mus'ab berkata dengan lemah lembut kepada Usaid tadi ni. Jadi Usaid waktu tu dah tengok, Usaid bin Hudayr ni dah tengok Mus'ab dalam keadaan lemah lembut, cakap dengan beradab, berakhlak. Waktu itu hati dia jadi lembut. Dalam keadaan marah tadi jadi lembut. Terus dia kata, baiklah, silakan, saya sedia mendengarnya. Dia pun duduklah dalam majlis ilmu tu. Kemudian Mus'ab bin Umair ni pun baca ayat Quran. Sebenarnya Mus'ab bin Umair ni adalah salah seorang tokoh yang baca ayat Quran dia sangat merdu. Okey, bacaan ayat Quran dia sangat menyentuh hati siapa yang mendengarnya. Sebab itulah Nabi Muhammad SAW hantar dia sebagai tokoh, sebagai pendakwah. Maksudnya Nabi tahu bahawa kekuatan dia untuk nak memimpin. Walaupun dia pergi, tak ramai kan pendakwah. Kalaulah sekiranya dikatakan bersama dengan Abdullah bin Maktum, maksudnya tak ramai lah Nabi hantar tokoh untuk berdakwah. Jadi Nabi tahu bahawa yang dihantar wakilnya ni sebagai pengganti Nabi SAW untuk menyampaikan dakwah di sana, pastilah Nabi tahu mempunyai kebolehan yang tersendiri. Jadi Mus'ab bin Umair membacalah ayat Quran. Usaid pun dengar. Ketika sedang baca-baca ni, tiba-tiba Bani Harisah ni orang musyrikin dekat Yasrib, orang kafilah dekat Yasrib ni. Bani Harisah ni dia sebenarnya dia nak bunuh Asad bin Zurarah ni. Dia datang terus dia datang nak pergi terpa dekat Asad. Waktu itu mereka tak perasan yang Usaid dekat situ. Bila Usaid tengok je Bani Harisah datang dalam majlis tu, dia terus bangun, dia terus halang Bani Harisah ni daripada nak kacau majlis itu, daripada nak buat sesuatu kepada Asad tadi ni. Jadi terkejutlah Bani Harisah ni tengok Usaid bin Hudayr ada kat situ. Asalnya mereka tak tahu kan. Mereka datang, mereka nak bunuh. Kiranya nak buat sesuatu lah kepada Asad bin Zurarah ni. Sepupu kepada Sa'ad bin Mu'az ni. Kalau dengar balik tadi ya. Ni berkait-kait nama-nama ni. Jadi kemudian apabila Bani Harisah tengok je Usaid ada kat situ, mereka pun pergilah daripada situ. Jadi kemudian Usaid pun berkatalah kepada Mus'ab. Dia tengok dah keadaan dah reda apa semua tu. Jadi dalam majlis tadi, Usaid bin Hudayr ni katalah kepada Mus'ab. Dia kata, alangkah indah dan nikmatnya bacaan-bacaan ayat yang kamu baca tadi. Kalimah-kalimah yang kamu baca tadi, saya seronok dengar. Saya suka sangat. Jadi bagaimana caranya saya nak masuk Islam? Masya Allah. Gembiranya Mus'ab bin Umair ni apabila dengar kata-kata daripada pemimpin suku Aus tersebut.
Okay. Terus Mus'ab kata, kamu nak masuk Islam boleh, tetapi mulanya kamu perlu membersihkan diri kamu dulu, tukar pakaian, ambil wuduk, barulah boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Okay. Terus Ustaz tak lengah-lengah lagi, dia terus tukar pakaian dia, terus datang bersihkan badan mandi apa semua, terus datang kembali kepada Mus'ab bin Umair ni. Mus'ab bin Umair ajar kepadanya ambil wuduk secara bersuci, kemudian ajar 2 kalimah syahadah. Jadi dah setelah batu, kemudian solat sunat 2 rakaat. Dah selesai semua tu, Usaid bin Hudayr kata, wahai Mus'ab, dekat sana, dia kata, ada seorang lagi pemimpin daripada tokoh kami ni, sangat besar pengaruh dia. Sekiranya lah dia beriman, sekiranya lah dia masuk Islam, pasti daripada golongan Bani Abdul Ashal tak ada siapa pun yang tak masuk Islam. Maksudnya pengaruh dia sangat besar. Kalaulah kamu boleh bagi dia masuk Islam, maksudnya semua orang dalam kampung Bani Ashal tu akan masuk Islam. Kayak itu. Jadi tokoh itu ialah Sa'ad bin Mu'az yang tadi, yang dihantar Usaid tadi, suruh pergi tadi, halau tadi kan. Dia kata tokoh tu. Jadi nanti saya akan bawa dia kat kamu. Jadi kalau kamu boleh bagi masuk Islam, pastilah keluarga Bani Abdul Ashal ni memeluk Islam sebabkan ketokohan dia ni. Jadi waktu itulah kita ingat tadi kan, balik kan tadi sepupu kepada Asad bin Zurarah ni. Okey, sepupu dia iaitu Sa'ad bin Mu'az ni suruh Usaid ni halau Mus'ab ni daripada berdakwah kepada kaum mereka. Tetapi rupanya Usaid ni dah masuk Islam. Jadi Usaid ni pun pergilah kembali ke sahabat dia tadi tu. Pada sahabat tadi. Okey, waktu itu sahabatnya Sa'ad bin Mu'az ni tunggulah lamanya lah Usaid tak balik-balik lagi ni. Kan? Apa berita dia ni? Kan? Jadi waktu tu ketika sampainya Usaid bin Hudayr ni kepada sahabatnya tu, sampainya waktu itu Sa'ad bin Mu'az lihat muka Usaid dah berlainan. Maksudnya dia dah masuk Islam tu, muka dia cahaya, raut wajahnya tu dah berlainan. Dia tak, dah lain dah ni kawan aku ni. Dia kata, apa yang dah engkau lakukan kepada 2 orang tadi tu? Pada sepupu dia Asad bin Zurarah ni dengan Mus'ab bin Umair daripada orang Mekah ni, apa yang dah kamu buat? Kamu dah halau ke? Daripada kacau tempat kita ni, kamu dah halau ke? Waktu itulah Usaid bin Hudayr jawab apa? Dia jawab, dia kata, apa kata-kata Usaid bin Hudayr? Dia kata, demi Allah, dia cakap itu, aku telah berhadapan, aku telah bersembang, dia kata, dengan 2 orang lelaki yang sangat mulia akhlak dia, sangat lemah lembut, sangat manis mukanya. Okey, jadi mereka ini, asalnya aku nak buat larangan, aku nak buat kacau dalam majlis mereka ni. Tetapi apabila kawan Asad tadi, Mu'az bin Umair ni, minta aku duduk, dengar dulu, kalau baik terima, kalau tak baik dia pulang baliklah kata-kata tadi. Kalau tak baik dia akan pergi, maka aku pun dengar. Tapi dalam ketika aku tengah dengar tu, tiba-tiba Bani Harisah datang. Dia nak bunuh sepupu kamu. Dia nak buat sesuatu kepada sepupu kamu Asad bin Zurarah ni, nak jatuhkan air muka kamu. Dia buat cerita macam tu. Yang betul kan datang tadi kan. Jadi dia tu kan sepupu kamu. Jadi Bani Harisah datang nak kucak-kacirkan, nak jatuhkan air muka kamu. Cakap yang tu. Jadi waktu ini dengar je Sa'ad bin Mu'az ni, dengar je kata Bani Harisah nak bunuh sepupu dia. Maksudnya kiranya nak buat sesuatu lah, benda yang akan menjatuhkan nama dia juga. Terus dia ambil pedang, sisipkan dekat seluar dia, terus dia pergi ke tempat Mus'ab bin Umair dengan sepupu dia. Jadi waktu itu Asad bin Zurarah ni nampak dah sepupu dia datang. Dia nampak dah Sa'ad bin Mu'az datang dalam keadaan marah. Lepas tu dia bisik dekat Mus'ab. Itulah dia. Itulah dia pemimpin suku Aus yang dikatakan oleh Usaid tadi. Kalau dia masuk Islam, memanglah, yakinlah kamu bahawa penduduk kaum-kaum lain akan masuk Islam juga. Jadi Mus'ab kata, kita tunggulah kedatangannya. Sampailah mereka, sampai je ke situ, tengok-tengok tak ada Bani Harisah. Sa'ad bin Mu'az ingatkan Bani Harisah masih ada lagi. Kan? Waktu tu tengok, dia rasakan seperti dipermainkan. Okey, Sa'ad bin Mu'az ni rasa macam sahabatnya tadi, Usaid ni macam mempermainkan dia, suruh dia datang jumpa mereka berdua ni. Dia rasa macam main, dia rasa marah lah, dia kata. Dia betul kata kat sepupu dia, wahai Abu Umamah, tu gelaran lah kan. Andai kata kita ni bukan saudara, andai kata kita ni bukan sepupu, mesti aku akan bunuh kamu. Okay, tergamak kamu menipu aku macam ni. Kiranya macam marah dia. Tergamak nak panggil datang kat dia, gunakan kata-kata ada orang nak bunuh dia.
Sebenarnya betul lah tadi berlaku Bani Harisah datang yang nak bunuh kan. Tapi tak habis dengar cerita lagi. Ustaz tak habis cerita lagi, dia dah bangun, dah datang dah. Kan? Jadi dia anggap macam seolah-olah dia permainkan. Jadi waktu itu teruslah apa yang dikatakan Asad pun kata dekat Mus'ab. Bisik tadilah dia kata inilah adalah pemimpin daripada suku Aus. Jadi ketika Sa'ad bin Mu'az ni berdiri dekat dua orang, ada beberapa orang yang sedang mendengar majlis Islam, termasuk dia nampak Mus'ab bin Umair. Maksudnya dia bagi dia orang asing lah tu yang datang ke tempat dia kan. Dia melihat je muka Mus'ab bin Umair, hati dia juga jadi cair. Wallahu a'lam lah macam mana muka Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang Allah letakkan bila tengok orang jatuh hati. Macam tu. Bila tengok je muka dia dalam keadaan marah tu boleh jatuh hati. Seperti ada satu benda yang lembut, macam ada tarikan dah, menjadikan bahawa Sa'ad bin Mu'az boleh bertahan lagi dekat situ. Jadi waktu itulah Mus'ab bin Umair pun mintakan supaya Sa'ad ni duduk, dengar dulu kalimah yang akan dibawa kepada dibacakan kepada Sa'ad. Jadi waktu tu Sa'ad bin Mu'az ni macam ikut je, dalam keadaan marah pun ikut je. Dia pun duduk didengar setiap apa yang dibacakan oleh Mus'ab ni. Didengar. Akhirnya hatinya menjadi lembut. Dan dia juga mahu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Mus'ab bin Umair, dia punya kekuatan dia tu, ketukuhan dia tu, Nabi hantar dia tu, maksudnya bukan calang-calang. Seorang pemuda, dia bukan orang tua lah, dia orang muda. Ketukuhan dia tu membuatkan orang melihat, orang jatuh hati terhadap Islam. Jadi setelah itu dah masuk Islam. Kita juga Ustaz masuk Islam perlu bersihkan diri, perlu berwuduk dalam keadaan bersih. Jadi setelah dah selesai apa semua, Mu'az pun mulalah kumpul kaum dia. Dia mula kumpulkan kaum dia. Dia nak maklumkan kepada kaumnya. Jadi setelah kaum-kaum dia berkumpul, Sa'ad bin Mu'az pun kata kat kaum dia, apa pendapat kamu mengenai tindakan aku? Aku ni dah masuk Islam dah. Aku dah menganut agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Apa pendapat kamu semua? Ditanya dekat pengikut dia. Apa jawab pengikut dia? Pengikut dia kata, Tuan ni adalah pemimpin kami. Tuan lebih cerdas. Tuan ni lebih bijak. Tuan ni lebih pandai dari kami. Dan Tuan tahu memilih mana yang lebih baik, mana yang lebih berfaedah kepada kami. Jadi, dengar je jawapan tersebut, tahulah Sa'ad bin Mu'az bahawa pengikutnya sangat sayang, sangat hormat kepada dia. Baik dia, maksudnya dia pemimpin yang baik, pemimpin yang hebat, pemimpin yang bijak. Jadi mereka menerima. Dengan kata-kata itu mereka menerima. Jadi peluang inilah tak boleh dilepaskan. Sa'ad bin Mu'az tak mau lepaskan peluang ini. Jadi apa kata Sa'ad kepada pengikutnya? Waalaikumsalam ya Sarah. Lambat join tak apa, insyaAllah ni tak di padam, boleh dengar lepas ni. Terima kasih di IG. Okey, baik. Baik Kak Yau. Jadi setelah tak apa kata-kata Sa'ad bin Mu'az ni kepada pengikut dia, dia kata, saudara-saudaraku semua, sebelum saudara-saudara semua beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya tidak, dia kata, kalau kamu tak beriman lagi, saya tak akan rela kepada kamu. Dan saya tak akan bersedia, kiranya nak berbicara, nak bersembang, nak berbaik-baik, kiranya macam dia akan jadi macam satu kaum yang macam terpinggir lah. Kalau kamu tak mau, kamu tak ni, aku tak akan. Kalau kamu tak masuk Islam, kamu tak beriman kepada Allah, kamu tak beriman kepada Nabi SAW, saya tidak akan bersedia untuk nak berbicara kepada kamu selama-lamanya. Pengikut dia dengar macam ancaman. Ni macam ancaman, macam ugutan je kan. Saat cakap, kalau kamu tak Islam, kalau kamu tak beriman kepada Allah, aku tak mau cakap dengan kamu. Aku tak kira, tak peduli dengan kamu lah. Macam tu. Jadi penduduk kaum dia dengar, ini macam ancaman ni, macam ugutan ni. Sedangkan mereka sangat sayang kepada Sa'ad bin Mu'az. Esoknya tu apa berlaku? Masya Allah. Itulah ketukuhan kan Sa'ad bin Mu'az ni. Esoknya tu ramailah penduduk rumah Bani Ash'al ni. Mereka ini campakkan berhala yang ada dalam rumah mereka. Campakkan berhala kat rumah-rumah mereka tu. Mereka buang berhala-berhala yang ada di rumah mereka. Begitulah besarnya pengaruh Sa'ad bin Mu'az di hati kaum dia.
Kan? Kalau lah mereka tak sayang kepada Sa'ad bin Umair, mereka tak ikut pemimpin mereka ni kan. Mereka tetap bersama dengan ajaran mereka yang lama. Tapi mereka taat kepada pemimpin. Taat kepada pemimpin. Jadi mereka buang, esoknya mereka buanglah berhala-berhala yang ada di rumah mereka. Jadi dari sehari ke sehari, ramailah penduduk di Yasrib ataupun di Madinah, ramai yang memeluk agama Islam. Semakin ramai ya, daripada dakwah Mus'ab bin Umair, daripada bersama dengan Asad bin Zurarah. Begitu juga dengan Islamnya Sa'ad bin Mu'az, dengan Islamnya Usaid bin Hudair. Ni nama-nama tokoh lah ni. Nama-nama dalam sirah ni yang ada orang kita jarang dengar kan. Okay, jadi mereka ini dah ramai bertambah. Mus'ab bin Umair sentiasa sampaikan laporan. Okay, Mus'ab bin Umair ni sentiasa sampai laporan. Maksudnya adalah dia hantarkan laporan, adalah cara dia, Wallahualam lah, tak ada handphone lagi waktu tu kan. Ada cara dia hantarkan laporan kepada Nabi Muhammad SAW, merapukan Islam. Macam itulah disampaikan laporan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah gembiralah Nabi Muhammad SAW mendengar ramai yang Islam di Madinah. Dia state. Jadi maka waktu itu Mus'ab bin Umair minta izin kepada Nabi Muhammad SAW, melalui adalah utusan dihantar, mengatakan bahawa benarkan kepada dia untuk mengadakan rapat umum. Rapat umum macam mana? Maksud rapat umum ni maksudnya mengadakan ceramah di tempat terbuka lah. Mengadakan inilah dikatakan di Madinah, dah ramai Muslim Islam, perlu dia adakan ceramah tempat terbuka. Kiralah ceramah lah, rapat umum, ramai-ramai Mus'ab sampaikan ajaran agama Islam. Jadi Nabi izinkan Mus'ab bin Umair untuk berbuat begitu. Kumpulkan semua ramai-ramai umat Islam dekat rumah tokoh. Mereka buatlah tempat-tempat yang mereka nak jumpa. Jadi waktu itulah Mus'ab bin Umair sampaikan ceramahnya tentang agama Islam dengan penuh bijak sana. Inilah pendakwah, kiranya pendakwah yang dihantar oleh Nabi Muhammad SAW yang sangat berjaya. Jadi Mus'ab bin Umair ni penyampaian dia menyebabkan ramailah yang teguh agama mereka kepada Islam. Ini adalah kita bab yang ke-42. Okey, minggu depan kita akan sambung bab yang ke-40. Ini bab yang ke-40 41. Minggu depan 42, iaitu perjanjian Aqabah yang kedua. Tadi perjanjian Aqabah yang pertama. Kan dekat Bukit Aqabah, perjanjian pertama. Akan berlaku lagi selepas ini perjanjian Aqabah yang kedua. Kemudian bab yang ke-43, Nabi mula minta orang Islam berhijrah ke Madinah. Sebab dah ramai dah dekat Madinah orang Islam. Jadi maksudnya mereka dah mula terima kedatangan orang Mekah ke tempat mereka sebab masing-masing sama-sama beragama Islam. Jadi kita lihat tadi sebagai kesimpulannya, kita lihat apa yang kita dah pelajari, apa yang dapat diberi ibrah pengajaran pada malam ini ialah Nabi dah melalui perjalanan dakwah yang sangat panjang. 11 tahun. 11 tahun Nabi berdakwah dengan dicerca, dengan dimaki, dengan diseksa. Tak diterima. Pelbagai halangan yang Nabi hadapi semasa di Mekah. Tetapi kita akan dengar akan datang bagaimana Nabi mula kiranya mendapat sokongan daripada penduduk di Mekah. Ingat, Nabi berdakwah di Mekah, di Madinah. Nabi berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Okey, ni baru tahun 11 12. Okey, 12 tahun ke-12, maksudnya tahun ke-13 kenabian Nabi mula berhijrah ke Mekah. Tahun ke-13 maksudnya Nabi mula berdakwah. Nabi berdakwah secara rasmi 13 tahun di Mekah. Kemudian Nabi sambung dakwah dekat Madinah selama 10 tahun. Jadi dakwah Nabi selama 23 tahun. Di Mekah 13, di Madinah 10 tahun. Jadi sekarang kalau kita lihat perjalanan Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah bukan senang. 13 tahun dekat Mekah melalui pelbagai cabaran, nak dibunuh orang, nak bunuh orang, cerca, tapi Nabi tetap teruskan. Begitu juga lah kita baca, sebab apa kita nak dengar sirah Nabi ni? Sebagai kekuatan. Bila kita didatangkan ujian, Nabi pun macam ni. Nabi yang, ya Allah, Nabi yang bawa agama Islam, nak bawa orang Islam selamat dekat dunia akhirat pun dicerca. Jadi, bila kita ingat balik sirah Nabi ni, kita akan jadi kuat. Kita akan jadi kuat. Tapi ingat, apabila Allah datangkan kesukaran, pasti adanya kesenangan. Inilah saat-saat nak mula berhijrah, maka Allah buatkan persiapan dekat Madinah. Ramainya memeluk agama Islam. Ramai yang memeluk agama Islam daripada
datang, orang mereka yang datang tadi awal-awal tadi ya, boleh siapa yang terlambat boleh rujuk kembali awal daripada bab ini. Daripada awal tadi, bab 40 Okey, jadi insya-Allah kita akan sambung pada minggu depan. Sebelum berakhirnya, macam biasa kita doakan semoga sama-sama kita aminkan. Mana tahu daripada dalam ramai ni ada orang soleh di antara kita yang mana Allah makbulkan doanya. Baik saya Maisarah. Okey, kita dah sama-sama aminkan ya. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berhak dipuji kerana kemuliaan zat-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu. Ya Allah, sampaikanlah pahala dari apa yang telah kami dengari ini, daripada apa yang kami pelajari pada malam ini ke hadrat penghulu kami dan junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga bertambah kemuliaannya dan ke hadrat nenek moyang baginda dan para saudara baginda dari kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Moga-moga bertambah kemuliaan mereka dan ke hadrat kaum keluarga dan sahabat baginda sekaliannya. Juga kepada arwah sekalian imam-imam mujtahid, ulama-ulama yang beramal dengan ilmunya, para ahli fiqh dan ahli hadis, para pembaca Al-Quran dan ahli tafsir, para penghulu ahli sufi, serta sekalian pengikut mereka yang jujur hinggalah hari kiamat. Ya Allah, kasihanilah kami dan ibu bapa kami serta sekalian umat Nabi Muhammad. Ya Allah, kasihanilah kami dan ibu bapa kami serta sekalian umat Nabi Muhammad. Ya Allah, kasihanilah kami dan ibu bapa kami serta sekalian umat Nabi Muhammad. Ya, selamatkanlah kami dan ibu bapa kami serta sekalian umat Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat. Ya Allah, bukakanlah hati kami dan sekalian keturunan kami sebagai hati wali-wali Allah. Ya Allah, bukakanlah hati kami dan hati sekalian keturunan kami sebagai hati wali-wali Allah. Ya Allah, bukakanlah hati kami dan hati sekalian keturunan kami sebagai hati wali-wali Allah yang tidak berasa takut atau sedih terhadap hal-hal dunia. Ya Allah, kami memohon keampunan dan kesihatan dalam perkara agama dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih yang bersama-sama pada malam ini. Yang join, yang share, yang like semua. Mudah-mudahan Allah pasti memberkati, Allah pasti membalasnya. Okay, jumpa minggu depan lagi di IG. Terima kasih. Terima kasih di Facebook. Terima kasih Kak Ayo. Baik, Mak Sumok, Jamila, Kak Zakia dan semua yang like, yang share. Mudah-mudahan Allah yang memberikan kepada semuanya keberkatan hidup dan segalanya. Okay, jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.